Sarawak sinonim dengan rumah panjang kaum Iban. Tetapi rumah panjang ini mempunyai suatu kelainan. Kelainan dari segi seni binaan, adat resam dan tinggalan sejarah telah membentuk keunikan rumah panjang ini. Kampung Tanjung ini dia mula dibina pada 29 dari bulan 10 1939. Lepas tu diorang siap buat dan berpindah ke kampung ini mulai 28 hari bulan 4 dalam tahun 1940. Jadi sampai sekarang 77 tahun. Jadi penduduk rumah panjang yang dulu yang tua-tua tu sudah tak ada lagi, yang membina rumah, yang buat rumah tak ada, sudah meninggal. Jadi anak, cucu, cicit yang sekarang yang tinggal di sini. Bangsa yang diam di sini ya bangsa Iban. Kalau dulunya sini 18 pintu, lepas tu yang 8 pintu tu dia berpindah ke tempat yang baru dan tinggal kami yang 10 pintu lagi. Kami yang 10 pintu tu kalau dikira secara rambang melebihi 100 juga yang tinggal sini. Tapi kebanyakannya yang tinggal di bandar. Kami yang tinggal sini pun, yang masih tinggal kat kampung ni pun agak dalam tidak melebihi 50 orang lah yang tinggal sini. Yang selebihnya di bandar. Perkahwinan dalam masyarakat Iban agak unik kerana terdapat beberapa peraturan yang dilakukan sebelum seseorang itu layak menjadi suami isteri. Dalam masyarakat ini, usia pengantin lelaki perlu melebihi 22 tahun. Ini disebabkan dalam usia yang sebegini, pihak lelaki telah bersedia untuk berkahwin. Bagi pihak si gadis pula, tiada umur khusus yang ditetapkan. Perkahwinan yang sempurna bagi masyarakat Iban ialah perkahwinan yang mematuhi kehendak adat. Pihak yang melanggar mana-mana adat perkahwinan dikehendaki membayar denda untuk mengelakkan pasangan tersebut ditimpa kesusahan. Merisik. Dalam masyarakat Iban, biasanya kaum lelaki yang akan menentukan perkahwinan. Sekiranya seorang teruna telah berkenan pada seorang gadis, ibu bapanya atau wakil akan pergi ke rumah si gadis untuk merisik, yang juga dipanggil sebagai berbunga-bunga atau berjarum-jarum. Ini bertujuan untuk menanyakan persetujuan daripada pihak gadis. Setelah mendapat persetujuan, syarat-syarat perkahwinan akan ditentukan serta diperjelaskan secara terperinci. Ini termasuklah soal mas kahwin serta lain-lain perkara yang berkaitan. Jika kata sepakat sudah diambil, ayahanda si teruna akan menanggalkan lapit atau ikan pinggang perak atau sebilah pedang sebagai tanda pertunangan. Adat bertunang atau meminang kaum Iban. Biasanya, pihak lelaki akan menghantar rombongan dalam lingkungan 5 hingga 20 orang yang terdiri daripada ahli keluarga atau orang tua dalam keluarga. Perjumpaan ini dikenali sebagai berbunga-bunga atau berjarum-jarum. Adat pertunangan ini adalah adat yang diamalkan oleh orang zaman dahulu. Berkemungkinan pada zaman moden ini, adat pertunangan ini sudah tidak diamalkan oleh mereka. Apabila kata sepakat diambil, ayah si teruna akan menanggalkan lapit atau ikan pinggang perak atau sebilah pedang sebagai tanda pertunangan. Beberapa hari kemudian, hal ini hendaklah dihebohkan kepada ahli keluarga yang lain. Kedua-dua pihak pengantin tidak boleh bertemu bagi menghormati kedua pihak. Pada masa ini, syarat-syarat perkahwinan akan diperjelaskan seperti mas kahwin dan hantaran. Mereka juga akan berbincang tentang tarikh dan hari perkahwinan. Bagi majlis perkahwinan masyarakat Rumah Panjang kaum Iban di Sarawak, pihak lelaki akan menyediakan segala jenis kelengkapan dan juga perbelanjaan untuk majlis. Manakala pihak perempuan pula akan menyediakan segala jenis perhiasan, makanan dan juga tempat majlis.
untuk mengundang para tetamu. Kedua-dua belah pihak akan memilih wakil masing-masing dan diberikan seutas tali untuk mengira hari menuju kepada perkahwinan mereka, dan tali tersebut akan diberikan kepada tuan rumah untuk membuat kiraan di seluruh rumah panjang. Dan ketika majlis berlangsung, pihak lelaki akan menaiki perahu yang dihiasi dengan kain puak kumbu sekiranya mereka melalui jalan sungai, dan sekiranya mereka melalui jalan darat, pihak lelaki akan menaiki kenderaan ataupun berjalan kaki. Semasa perarakan menuju ke rumah pihak perempuan, gong akan dibunyikan bagi memeriahkan suasana, dan wakil rombongan lelaki akan menyembelih khinzir sebagai tanda penghormatan. Di Sarawak, antara salah satu warisan dan aktiviti yang masih diamalkan oleh masyarakat Iban ialah miring. Miring merupakan satu upacara atau ritual yang dilakukan dengan mempersembahkan makanan kepada para dewa. Upacara miring ini dilakukan dengan tujuan supaya para dewa memberi keberkatan dan kebaikan dari segi kewangan, kekeluargaan, kesihatan, kerjaya serta diberi perlindungan daripada sebarang ancaman atau musibah. Ritual ini sering dilakukan bagi mereka yang terpaksa berjauhan dengan keluarga atas urusan kerja, atau juga boleh dilakukan bagi mereka yang berpindah ke suatu tempat atau rumah baru. Oleh itu, kebiasaannya ritual ini dilakukan sehari sebelum mereka turun bekerja atau berpindah supaya perjalanan mereka diberkati dan dilindungi daripada sebarang ancaman atau musibah. Ritual ini juga dilakukan pada hari gawai dan pada hari perkahwinan masyarakat Iban. Selain itu, ia juga boleh dilakukan sebagai simbol atau tanda terima kasih kepada para dewa kerana memperolehi sesuatu keberuntungan. Sebagai contoh, mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan atau mendapat sesuatu pekerjaan baru. Jom kita ketahui bahan-bahan untuk membuat ritual miring, iaitu telur, nasi putih dan tepung yang telah digoreng. Jadi bahan tersebut akan diasingkan terlebih dahulu ke dalam piring yang kecil sebelum diletakkan ke dalam piring yang besar. Kemudian mereka akan meletakkan piring yang besar tersebut ke dalam tersang. Tersang merupakan buluh yang telah dipotong di bahagian tengah yang mana piring besar tersebut akan diletakkan. Hal ini untuk memudahkan mereka meletakkan bahan tersebut di tempat yang sepatutnya, iaitu di ruang tamu, di dapur, malah di bilik tidur. Okey, mesti korang semua tertanya kan, ritual miring ni wajib ke tidak untuk masyarakat Iban? Jawapannya tidak, kerana ada yang masih mengamalkannya dan ada yang tidak mengamalkannya. Hal ini bergantung Pada pendapat saya, tradisi Rumah Panjang Sarawak merupakan satu tradisi yang unik dan hanya terdapat di Bumi Kenyalang sahaja. Tradisi Rumah Panjang ini mengingatkan saya bahawa kehidupan masyarakat majmuk di Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum mampu hidup aman damai dan kita semua merasai kebahagiaan dan keharmonian negara hingga ke hari ini. Oleh itu, tradisi yang berasal dari zaman nenek moyang ini perlu dikekalkan kerana ia melambangkan identiti orang Sarawak. Meskipun tidak ramai lagi yang mendiaminya disebabkan oleh beberapa faktor yang tertentu seperti pembangunan dan pemodenan dalam binaan rumah pada zaman kini. Pada video ini, pengetahuan saya tentang kaum lain telah meningkat. Hal ini menjadikan saya lebih peka dan menghargai keharmonian dalam negara kita. Selain itu, saya juga dapat mengenal keunikan Rumah Panjang Sarawak. Contohnya, tiang
pada Rumah Panjang Sarawak itu sendiri telah menggunakan kayu berlian dari Kepulauan Borneo. Jadi, saya lebih menghargai sumber alam yang terdapat di Malaysia serta menghargai seni bina yang unik di Malaysia. Identiti rumah panjang yang menjadi kediaman rasmi masyarakat Iban di Sarawak perlu dikekalkan kerana ia bukan sahaja kaya dengan nilai seni, budaya dan tradisi, namun ia juga telah diwarisi sejak turun-temurun. Melalui tugasan ini, kami telah mengetahui banyak adat-adat dan warisan yang masih dikekalkan oleh masyarakat Iban di Sarawak. Tidak ramai yang mengetengahkan adat-adat dan warisan yang sedikit berbeza berbanding masyarakat Melayu di Semenanjung. Justru amatlah penting untuk kita mengetahui tentang adat-adat yang berbeza ini agar kita lebih menghargai keunikannya. Hasil daripada tugasan projek ini yang mana kumpulan kami telah mengetengahkan tradisi masyarakat Rumah Panjang Sarawak, saya dapat mempelajari sedikit sebanyak tentang adat dan tradisi yang mereka amalkan. Contohnya yang kita boleh lihat dari segi proses perkahwinan mereka yang mempunyai perbezaan dengan masyarakat Melayu kita. Contohnya, sebelum perkahwinan mereka berlangsung, pihak lelaki dan perempuan perlulah mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Dan sekiranya mereka didapati tidak mengikuti peraturan tersebut, maka mereka akan didenda. Ini kerana untuk mengelakkan daripada pasangan lelaki dan perempuan ditimpa bala ataupun kesusahan. Dan contoh tradisi yang kita boleh lihat yang mereka amalkan dalam proses perkahwinan mereka adalah wakil pihak lelaki akan menyembelih khinzir setibanya mereka di rumah pihak perempuan sebagai tanda penghormatan kepada pengantin perempuan. Melalui kajian ini, saya dapat mengetahui dengan lebih mendalam mengenai masyarakat Iban dan wujudnya ritual miring dalam masyarakat tersebut. Melalui projek ini, ia membuka peluang untuk saya belajar Melalui kajian ini, saya dapat mengetahui dengan jelas adat perkahwinan kaum Iban yang semestinya berbeza dengan kaum yang lain, terutamanya kaum Melayu. Walaupun terdapat banyak adat resam dan pantang larang, itulah yang membuatkan perkahwinan kaum Iban unik dan menarik untuk dipelajari oleh kaum yang lain. Perkahwinan yang dianggap baik dalam masyarakat Iban ialah perkahwinan yang mengikuti adat resam sepenuhnya bermula dari hari merisik sehinggalah tiba ke hari perkahwinan.